Ada seorang tu main garang buat bini. Mana air? Bini menggigit ketok. Apa salah dengan separuh air? Tumpah bang. Tak boleh harap. Bismillah. Woman garang buat bini. Beri. Jangan kau duduk, beri bini. Satu hari lelaki tu demam. Aku demam ni, siap cepat ikut aku demam. Ya bang, sengit tudung nak pergi klinik. Sengit tudung ikut lagi klinik. Lembab, cepatlah sikit. Sampai kat klinik, kau tunggu sini. Dia pun masuk dalam, jumpa doktor. Doktor cakap, saya tengok darah tinggi semua okey. Doktor India ni, darah tinggi semua okey. Semua okey, you punya jantung pun macam okey. Tapi tak apalah, pakcik ambil ni bekas, pakcik kencing dulu, kasih sama saya. Dia pun keluar, pergilah ke toilet. Bini pun ikut. Kau tunggu sini, tunggu. Masuk dalam. Dia pun kencing. Dah kencing, bila keluar pada toilet tu tergasuh pula nak buang air besar. Kau pegang kencing. Dia pun masuk dalam buang air besar. Bini pegang kencing tu, menggigil. Sudahnya habis air kencing. Tak tinggal satu pun, mati laku. Mengamuk lawan tua ni. Langsung tukarkan kencing dia. Dan tukar kencing ni dia letak atas meja tu. Sebab takut tumpah. Mana kencing tadi? Yang tu. Tadi penuh. Macam tu lah. Masuk dalam. Dia bagi kat doktor tu. Mengeleng doktor. Pakcik. Besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat buku ni. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Nah mengandung baju. Manung baju ni. Allah. Patutlah rasa bergerak dalam perut ni. Percaya tu. Itu sebab jangan kasar-kasar dengan bini. Bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau dengan sahabat. Macam kita lah makan sate kan. Nabi makan buah tamar. Bila makan sate, kan perangai kita dengan kawan kita makan sate, lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Sudahnya lidi dia banyak, macam dia makan banyak. Pernah buat tak? Dia tak pandang, tak. Tiba-tiba, banyak sate kau makan. Betul juga kan? Rupanya zaman Nabi dulu dah berlaku. Bila makan buah tamar, sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi. Bila Nabi pandang tempat lain dia, buah tamar tu, biji dia tu dia letak kat pinggan Nabi. Nabi perasan banyak biji buah tamar dekat pinggan dia. Dia tahu sahabat-sahabat buat apa. Dia diam. Dah habis tu sahabat kata, ya Rasulullah, banyaknya kau makan buah tamar ni ya Rasulullah. Nabi senyum, ya Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat, Nabi kata. Dengan biji-biji kau telan Nabi. Sebab pinggan dia tak ada biji. Sahabat gelak, kena dah kita ni dia kata. Tapi Nabi bergurau, Nabi tak gurau kasar. Macam tu. Nabi dengan isteri main lumba-lumba. Dalam rumah Nabi lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi, isteri Nabi menang. Nampak? Macam tu. Main koja-koja dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah jangan kat luar. Nanti jiran nampak. Apa kena yang fungsi masjid tu? Kata. Yang seorang tu siap sodot tu. Dia nak samput. Main koja-koja. Jangan menyunyuk. Dah tua bangko menyunyuk. Awak jadi dulu. Suami suruh bini dia jadi dulu. Dia pergi menyuruh. 1, 2, 3 sampai 10. 4 berbunyi cerek ke dapur tu. Ya Allah. Pergi ke dapur tu, dah tumpah-tumpah dah. Ya Allah, lap, ya Allah, berterabur. Nak buat apa tadi ya? Lupa dah. Lupa dia kena cari suami ni. Sampai petang tunggu suami, mana pergi laki aku. Tengok motosikal ada. Tak pernah orang tua ni keluar tak bercakap. Dia lupa kawan tu menyuruh. Sudah sampai ke malam, pergilah buat report polis, beritahu ketua-ketua. Balai polis balai pun datang tengok, pakai anjing pengesan. Rupa-rupa dah koreh dalam almari tu. Totolan ubek gagat tenan.
Tu sebab dah tua-tua ni jangan menyuruh. Allahu Akbar. Bergurau boleh bergurau. Kemudian apa? Sedekah. Nabi suka sedekah. Kita pun sedekah. Tadi tak bawa duit tak apa, minta nombor akaun bank. Minta nombor akaun bank masjid. Pagi pun kita boleh buat. Nabi kata barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan. Nabi kata apa? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Nabi bosan. Anak pula sekarang ramai yang pening kepala. Masalah kewangan banyak, tekanan ekonomi dan sebagainya. Nabi tunjukkan jalan keluar. Boleh tuan-tuan. Sedekah subuh. Nabi tak sebut mesti bagi 10,000. Nabi tak sebut mesti bagi 1,000. Nabi kata sedekah subuh. Walaupun sikit, ikhlas kita bagi. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Ya, buat benar. Nabi ni macam mana nak cakap Nabi miskin? Setiap hari, hampir setiap hari Nabi bagi sedekah ke orang. Tak pernah Nabi tak bagi. Orang minta, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, Nabi bagi. Sampai satu tahap ada seorang fakir miskin datang jumpa, bantu aku Rasulullah. Nabi kata kau pergi dekat rumah yang hujung tu, ada seorang perempuan dekat rumah tu, kau minta dengan dia. Katakan Rasulullah hantar kau ke sana. Rumah nama? Rumah Fatimah, rumah anak. Bila datang tu menangis Fatimah. Sebab mana ketahulah dia, ayah dia dah tak ada apa nak bagilah. Fatimah bagi masa tu rantai ke gelang mas kahwin dia bagi. Kemudian sahabat pergi tebus balik. Bayangkan, Nabi tak pernah kata tak. Nabi tolong. Itu Nabi. Dan begitu juga Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Sebenarnya itu boleh pakai dalam semua konteks kehidupan kita. Kita bekerja, kita komplain, aku kerja apa pun tak dapat. Naik pangkat pun tak dapat. Kerja, beri khidmat. Apa patut terima, biar Allah tentukan. Selesai. Aku tolong kawan-kawan aku macam-macam aku tolong, tapi dia orang tak tolong aku. Aku tolong kawan-kawan aku. Apa yang patut aku dapat, biarlah Allah tentukan. Memberi lebih baik daripada menerima. Orang perempuan jangan sebut, aku kahwin dengan jantan ni pembenda pun tak dapat. Aku kahwin dengan suami aku bagi khidmat yang terbaik. Semudah-mudahan Allah juga lah yang membalas apa yang terbaik untuk aku. Suami pun sama. Aku ni ialah, kita ni orang lelaki ni banyak berkorban. Katakan, berkojo. Bagi duit belanja anak, bagi duit belanja isteri, bagi apa kita boleh bagi. Apa yang patut kita dapat, mudah-mudahan Allah tentukan yang terbaik. Itu sebab mak kita bila dah tua, anak-anak sibuk membalas jasa. Anak-anak sibuk ni. Sebab apa? Waktu dia muda, waktu dia kuat, dia bagi macam-macam dekat anak-anak tu. Ya? Jadi bersedekah. Kemudian silaturahim. Tengok Nabi buat apa? Nabi persaudarakan puak Muhajirin dan Ansar. Nampak? Sampaikan sanggup tawarkan isteri dia. Ansar dan Muhajirin. Bukan itu saja. Aus dan Khazraj yang bergaduh 120 tahun bergaduh. Punya tawuk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kamu gaduh? Dia tak tahu ya Rasulullah, dah lupa dah. Janji gaduh. Disebabkan oleh ramai pengikut dalam kaum Khazraj dan juga Aus ni dah masuk Islam ikut Nabi, Nabi damaikan. Dan Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi makna kata dalam hal ni nak beritahu dekat semua, Nabi dah beritahu dah. Tak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya atas dunia. Atas dunia dah ada balasan. Akhirat pun dapat lagi. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan gitu buat. Hari ni dah berlaku dah tuan-tuan. Macam cerita Aus Khazraj tadi. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Bukan tu saudara kita ke? Tak tahulah ni zaman Datuk kau dulu tak apa hal tak. Dah jadi dah.
Jadi tak tolak ke tepi permusuhan silam. Kita nak baik ya tuan-tuan. Kemudian sabar. Nabi ajar kita sabar, kita pun sabar. Kau cubalah bawa sabar, sedangkan Nabi pun bersabar. Mulalah jawapan, itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar tentu-tentu Nabi kecil hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh ikutan terbaik. Suruh ikut. Kalau kita cakap aku bukan Nabi, makna niat kita tak nak ikut, maka kecil hati Nabi itu. Ya. Suci dan bersih, sejuk mata memandang dan kemas, itulah Nabi. Jadi jangan kita serabai-serabai, datang semayang pakai kemas, cantik, handsome, wangi-wangi. Orang tak ada cakap apa bodoh, jangan bau semacam tu. Sebab kita ni kadang-kadang nak mandi, kita nak semayang ni, kita mandi siap betul-betul. Sebab jadi mudah-mudahan. Dan akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik. Nabi sayangkan kita. Bayangkan. Itu sebabnya Nabi sampai sebut, hidupkan satu sunnahku dan sayangkan aku. Nabi bukan suruh hidupkan 10, tapi satu. Sayanglah. Waktu Nabi nak wafat ni, maksud malaikat maut dah datang. Allah Ta'ala beritahu pada malaikat maut, kau sebelum nak pergi ke rumah kekasih aku ni, kau bagi salam. Pakai lawa-lawa, pakai cantik-cantik, wangi-wangi, bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Kalau dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Allah Ta'ala dah pesan ke malaikat maut. Kita tak dapat macam tu tuan-tuan, tiba-tiba dah depan muka dah. Jadi dia pun bagi salam. Bagi salam masa tu siapa nyawa? Anak Nabi, Fatimah. Fatimah kata apa? Wahai ayahandaku, tak pernah kulihat orang ni, tapi mukanya nak kata bengis, tak bengis, nak katakan biasa, tapi nampak macam ada bengis sikit. Tapi pakaiannya tu nampak dia segak, orangnya kemas, nampaknya garang. Maka Nabi kata, dalam Nabi masa tu dah huzur dah. Nabi kata, sesungguhnya itulah dia yang akan mengurangkan bilangan jemaah, yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Itulah malaikat maut. Fatimah dah nangis dah masa tu. Dia tahu masa ayah dia dah sampai. Panggillah dia masuk. Nabi kata, masuk aja malaikat maut ni. Nabi tanya, Jibril mana? Tanya Jibril, Jibril mana? Dia tak nak jumpa aku. Jibril sebenarnya dah menyuruh siap-siap dah, tak nak jumpa Nabi. Sebab dia tahu nak cabut nyawa tu Jibril tak sanggup tengok. Jibril mana? Tapi bila dah sebut Jibril mana, muncul Jibril. Aku di sini wahai Muhammad. Tak ada ke apa-apa perkara berita boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, jangan kau risau. Segala malaikat dan bidadari sedang menghias syurga untuk kau wahai Muhammad. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh hiburkan hati aku? Kau jangan risau wahai Muhammad. Malaikat ni semua dah berbaris dah sepanjang-panjangnya sampai ke syurga nak sambut ketibaan kau. Maha suci Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Dia nak dengar tentang apa? Dengan umat dia. Maka Jibril pun cakap, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Malaikat setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Senyum Nabi. Gembira Nabi dengar. Kemudian Nabi kata, Nabi cakap apa? Dia cakap, wahai malaikat maut, rapatlah kepada aku, ambillah nyawa aku. Nabi masa nak cabut nyawa Nabi ni, tarik dengan penuh cermat, teliti, tarik perlahan-lahan. Ya Allah, sakitnya. Nak bagi tahu, Nabi kekasih Allah pun rasa sakit. Sakitnya ya Allah. Apa ya Nabi? Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir umat dia. Masa tu sampai Nabi berdoa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu kepada aku,
supaya dia tak rasa sakit macam aku. Allahu Akbar. Nabi minta lagi. Nampak tak? Tu ada pandangan kata kita besok dicabut nyawa tu, tinggal 1/3 je lagi sakit. Sakit tetap sakit, tapi 2/3 tu Nabi dah tanggung untuk kita. Sayang Nabi kat kita, tuan. Itulah, tuan. Diceritakan bila Nabi ni, malaikat maut ni cabut nyawa ni, besok bila sebelum nak kiamat ni, malaikat maut Allah perintahkan cabut nyawa semua. Dah cabut semua makhluk, cabut nyawa malaikat. Kau cabut semua, dah cabut dah. Dah cabut semua dah? Dah. Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Allah suruh malaikat maut cabut nyawa dia sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa sendiri, ya Allah, sakit dia kata. Dia kata apa? Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, tentulah orang yang beriman itu aku akan cabut lagi lembut lagi. Sebab dia ingat lembut dah, tak lembut lagi rupanya, sakit. Tu malaikat maut. Malaikat maut cabut nyawa dia pun dia sakit. Tu. Sayang Nabi kat kita, tuan-tuan. Sayang betul-betul. Sampaikan pernah satu ketika turun malaikat Jibril datang nak jumpa dengan Nabi. Kan? Nampak muka Jibril ni pucat. Kenapa kau wahai Jibril? Aku melihat seramai, aku lihat bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka itu selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih. Kemudian berputih pula dia nyalakan 1000 tahun lagi sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia. Kau ceritalah kat aku neraka tu macam mana, Nabi tanya. Dia pun cerita neraka yang pertama untuk siapa? Neraka Hutamah lah, neraka Sa'ir lah, neraka ni cerita. Pintu ketiga ni apa, pintu keempat ni apa, pintu kelima apa, pintu keenam ni orang yang menyembah api, ni untuk orang yang munafik, ni untuk orang yang kafir, ini untuk orang yang dah diberi peringatan tapi tak nak dengar. Sampai pintu yang keenam, pintu ketujuh tu dia tak sebut. Nabi pun tanya, pintu ketujuh untuk siapa? Pintu ketujuh tu macam mana pula? Payah malaikat Jibril tak jawab. Sudahnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ketujuh itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Menangis Nabi, berteriak Nabi sampai pingsan. Nabi dengar umatnya ada pintu khas untuk umatnya, menangis pingsan. Dengan Jibril menangis, dia masa pingsan tu dekat pangkuan Jibril. Dan bila Nabi terjaga je, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku tahu ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang akan masuk dalam tu? Maknanya Nabi nak sangka baik lagi. Mungkin ada pintu tapi tak ada pun yang masuk. Pintu tu ada tapi tak ada yang masuk. Ada wahai Muhammad, kata Jibril. Nabi terus masuk dalam, menangis. Nabi bangun, Nabi nangis, Nabi tidur, Nabi nangis, Nabi solat, Nabi nangis. 7 hari, seminggu dikatakan Nabi tak jumpa orang. Sedih. Macam itulah sayang Nabi kat kita. Jadi tu sebab tuan-tuan, Nabi sampai boleh cakap tak sempurna keimanan seseorang selagi mana orang tu tidak mengasihi aku melebihi daripada dia mengasihi anak-anak, kedua ibu bapanya dan manusia selain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham. Saya faham cara-cara pandang tu, saya faham. Jadi apa pun yang paling mustahak sekali bersempena dengan Maulid Rasul ni, satu-satunya orang yang kita celebrate birthday ni walaupun dia dah tak ada. Tuan-tuan takkan boleh buat untuk saudara mara macam tu. Tuan-tuan cubalah buat, keluarkan kek. Allah selamatkan kamu. Makanlah. Mana birthday boy ya? Dah lama meninggal dah. Tak gila sewel khabar kat orang, tuan-tuan. Tapi untuk Nabi kita tak ada yang pelik. Sebab hebatnya Nabi kita sampaikan ahli falsafah luar negara pun semua meletakkan Nabi kita sebagai pemimpin terhebat. Mahatma Gandhi pun cakap, kalaulah Muhammad ni masih hidup, tentu kekacauan dalam dunia ni tak ada. Macam tu kali. Sampaikan, tapi di barat ada pula yang buat tu, ranking pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak nama Nabi Muhammad nombor 1, nombor 2 sampai nombor 20 untuk tak apa-apa nama letak. Hitler ada, George Bush pun ada dalam tu. Gila tu.
Kita tak boleh iktiraf senarai itu tuan-tuan, sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Sebab kalau kita iktiraf yang itu, macam mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar, macam mana kedudukan Nabi-Nabi yang lain. Jadi siapa ada pun tuan-tuan ingat tu dua soalan yang soalan bocor. Hari ni dah banyak bono-bono polik tuan-tuan. Bono-bono polik dah keluar. Ingat tak Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj dulu, Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Nabi buat tak tahu, kata Jibril, itulah dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi lagi dah tua dunia ni. Bayangkanlah sekarang. Itu sebab benda-benda polik tak heran banyak kita jumpa. Nabi kata urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh, dan akan berlaku apa Nabi kata? Akan berlaku berleluasanya al-harj. Apa al-harj tu? Berleluasanya pembunuhan. Hari-hari sekarang hilang, dah berapa hari hilang, mati bunuh. Ustazah tu pun hilang kepala. Macam mana tuan-tuan? Takut betul tuan-tuan. Tu tanda-tanda tuan-tuan. Tu belum cerita lagi yang polik. Yang polik-polik. Saya tak nak anak menyusahkan, child free. Orang yang bercakap tu dia lahir daripada buluh botol. Bukan anak orang tuan-tuan. Anak menyusahkan dengan golongan ni sebenarnya ada kaitan dengan satu grup lagi, nama dia grup swinger. Sekarang ni banyak dekat Malaysia. Swinger ni dia pergi ramai-ramai bawa pasangan masing-masing, suami isteri, makan-makan apa semua, sebelum tidur, itu dia. Suami ni ambil bini orang ni, suami ni ambil bini orang ni, bini ambil bini orang ni, bertukar-tukar. Dia kata nak ubah selera. Otak itu tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Lahir-lahir senapang, tiba-tiba dah besar jadi perempuan. Dah elok-elok kat KLIA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telokong, tak waru tuan-tuan. Tapi bukan orang Malaysia lah, dengan orang Thailand tu, orang Australia macam tu lah. Pening, banyak sangat tanda-tanda. Dan Nabi pesan, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Rasanya kalian berpegang pada kedua-duanya, dan saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan, kita sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kombang kalah menjadi intan. Kita sebar-sebar. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ceramah agama bukan malam ni sahaja. Setiap malam ada episode. Jangan pilih penceramah. Kepada yang baru datang malam ni, selamat datang diucapkan. Tak apa, jangan risau. Jangan malu-malu. Alah, malu lah baru datang. Tak. Doa, ya Allah bagi aku kekuatan, ya Allah aku nak istiqamah datang ke masjid rumah Allah. Ya. Malahan guru-guru takmir yang mengajar dekat masjid ni setiap malam, dia mengajar. Ilmu dia jauh lebih dalam daripada Samsul Debat. Baik tuan-tuan datang. Saya ni nak pergi selalu. Kalau ada peluang, kalau tak ada ceramah